Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana dzalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفتاح عليم الفتاح عليم الفتاح عليم kitab Qurbana wa Futuhan Alim. Terima kasih Tuan Imam barisan kuasa Sarawak Ustaz Dr. Rahman para jemaah yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita mulakan kuliah ini dan kita bukanya dengan baca umat kitab Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu lagi selepas tidak dipertemukan 2 bulan lepas. Saya mohon maaf atas sebab tuan-tuan silap pada bulan lepas. Hari ini saya berada di Kota Baru. Kita sempat balik ada persidangan antarabangsa tentang pendidikan Islam. Kita jemput ramai untuk antarabangsa yang datang. Saya ada datang ke atas kerja situ. Kita dapat bersama Tuan dan bulan lepas. Kita bertemu hari ini dalam bulan Ramadan, masuk 8 Ramadan. Ada 2 hari lagi kita masih dalam payung rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas itu kita tukar dia oleh maghfirah, keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, dan upaya yang ketiga semesta akhir sama ada kita lulus atau tidak dalam madrasah. Madrasah Ramadan ini ya, dibebaskan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tariahlah kerana dapat mengadakan program macam-macam setiap surau, dan surau ini juga tidak terkecuali. Ya, semoga kita diberikan izah dan istiqamah yang cukup kuat ya, untuk meneruskan program seperti ini. Dan tajuk yang saya nak teruskan ini ialah tentang ciri-ciri hamba yang mengingati Tuhan ni. Di bawah tajuk nanti saya teruskan yang dapat tajuk ciri-ciri hamba yang mengingati Tuhan. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kita berpuasa itu adalah satu daripada ciri kita mengingati Tuhan. Kalau kita menyambut surah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dari firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan berpuasa atas kamu sebagaimana orang-orang sebelum daripada kamu, dan mudah-mudahan kita ini beroleh takwa. Tuan-tuan datang kemari pun menyambut surah Allah, ya, sebagai mengingati Tuhan. Hayya as-salah, hayya as-salah, hayya al-falah, hayya al-falah. Yang datang juga dengan majlis ilmu juga sebagai mengingati Tuhan, ya, mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di sinilah ya, turunnya banyak rahmat. Kita dikepung, dikelilingi oleh begitu ramai malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, dan para mereka itu mendoakan kita, ya. Dan dalam perjalanan kita kembali pun kita didoakan oleh segala makhluk yang ada berada di atas muka bumi. Burung, katak, burung berada di burung, pasal pada burung pun mendoakan kita, monyet berada mendoakan kita, nyamuk, lalat, lipan, lipas, ular dan sebagainya. Kerana binatang-binatang itu pun seronok, ya, sebab Islam adalah rahmatan lil alamin, ya, rahmat bagi sekalian alam. Jadi kalau mereka itu ada ilmu, ya, datang kuliah, binatang itu mendoakan kerana mereka itu selamat. Binatang pun selamat hidup mereka kalau mereka bersama dengan orang-orang yang berilmu. Contohnya mudah saja, umpamanya kita keluar dari rumah kita tu ada katak dalam bawah kereta kita tu. Jadi kalau orang tu ada ilmu, dia
kalau ilmu tak ada dipijak ibadat tu, dipijak dia pusing-pusing sampai hancur lumat. Kata tu kata, apalah dosa aku bukan makan ikan kau, aku bukan makan apa pun, Allah tidak. Itu juga kalau kita ada ilmu, kalau kucing masuk dalam rumah kita, ambil ikan siku, kita alhamdulillah sedekah dekat kucing. Hari-hari minta surga, ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ikan ambil, kucing ambil ikan siku, dia ligas untuk satu taman. Tak acik tu kan. Ikan beli banyak-banyak kat pasar, kan ikan mahal. Dia ambil ikan, kita ligas satu rumah, lari ikan dia masuk dalam, kejar lagi. Ikan kat mana, kucing kat mana, kita jaga suku. Salah hari bulan, kita meninggal dekat situ kerana seribu ikan di pasar, ya. Itulah kalau kita ada ilmu. Binatang pun suka pada kita, kucing pun suka, katak pun suka. Jadi masalah lah, ya. Kalau mereka itu mendoakan kita, tuan-tuan dan puan-puan, jemaah rahmati Allah, dalam perjalanan kembali untuk mendengar kuliah, mereka juga mendoakan kita kerana mereka juga merompak, ya, rahmat yang diturunkan di Islam itu sendiri. Baiklah, Dr. Abdul Qarni menyenaraikan beberapa ciri. Sehingga ada satu juga, tengok panjang sangat berayat, ya. Satu ialah yang memelihara solatnya, ya. Ciri hamba yang mengenal Tuhan ialah mereka yang memelihara solat. Saya pun nak cakap buat pun malu juga, sebab tuan-tuan semua ahli solat, ya. Tak apalah, kita di Islam ni agama nasihat. Kita ingat mengingat dan saling nasihat, ya. Jadi mana-mana yang kurang kita bagi, yang lebih kita istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang iltizam mendirikan solat dianggap sebagai orang-orang yang memeliharanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bila arti kata, kalau kita sentiasa iltizam, istiqamah dengan mendirikan solat, kita dikategorikan dalam golongan hamba yang sentiasa mengingati Tuhan. Di rumah kita ada masalah. Masalahnya ialah bila berlaku sedikit cabaran. Satu ketika sakit, ketika kita ditakdirkan duduk reward, kita bermusafir, kadang-kadang setengah daripada kita terlupa, pakaian yang tak bersih sedia untuk solat, ya. Di hospital pun, di klinik pun, di mana kita ditempatkan pun, kita tak tahu nak solat bagaimana bila keadaan sakit dan sebagainya. Maka dalam apa situasi sekalipun, ya, kita mestilah memelihara solat kita sebagaimana firman Allah, walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara solatnya, ya, orang-orang yang memelihara solatnya. Justru sesiapa yang menunaikan solat tepat pada waktunya dan melaksanakan dengan khusyuk serta berjamaah, maka Allah akan menjaganya dan pada hari manusia tersesat. Ada ketika kita ujian Allah cukup banyak, ya. Kita takkan nak bezakan antara orang yang baik dengan orang yang jahat. Kadang-kadang orang yang baik itu tak dikenali manusia, tapi orang-orang jahat itu kerana mungkin dia menguasai suasana, mereka diangkat oleh manusia. Mungkin mereka diangkat sebagai ketua, mungkin mereka dibulikan kerana kekayaannya, mungkin mereka diangkat kerana pengaruhnya. Tetapi mereka ini orang-orang yang menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka sesat, dia menyesatkan lagi. Dalam situasi seperti itu, kalau kita istiqamah, ya, terus menjaga solat kita, insya-Allah Allah menjaga kita walaupun kita duduk dalam masyarakat yang penuh dengan guru hara, ya. Macam-macam DNA banyak dalam kehidupan kita sekarang. Yang kita takut hanya DNA babi saja. DNA lain kita tak takut, ya. Seokok tu, gambar sebesar seokok tu, dalam kotak okok tu dah ada warning, amaran daripada kerajaan Malaysia. Tetap gambar bayi, gambar baby, musuh terburai semua, risau juga, ha? Ingat kalau kita ada inisiatif untuk sebulan, seminggu cukup, Kementerian Kesihatan tetap dekat kotak rokok, hati-hati, dalam rokok ini ada DNA babi, sehingga orang tak tahu rokok tu, ya. Itu aku hebatnya ulama-ulama kita zaman silam, kita tarbiah, ya, masyarakat zaman itu, dan terus sampai sekarang sudah sebut babi itu cikgu takut. Wahal selain daripada DNA babi itu, banyak DNA lain yang masuk dalam pokok kita. DNA rasuah, DNA menipu, ambil hak orang yang bukan hak kita. Itu semua masuk dari darah daging kita, setengah daripada itu.
Tapi tak rasa apa, relax. Dia sebut babi. Pelik ke tuan ni? Itu yang satu yang pelik lah. Kerajaan ni kata dadah tu najis, dadah. Ada kata dadah tu najis. Orang Islam juga. Orang ambil juga dadah. Ya. Rasuah itu jijik. Orang ambil juga rasuah. Yang jijik pun orang ambil, orang najis pun orang ambil. Tapi tak ambil. Sentuh pun tidak. Kita kena belajar macam mana kaedah usul dakwah dulu. Ya. Dalam kadang-kadang melesat bertahun-tahun dia sebut babi itu kita begitu allergic. Tapi maksiat yang lain terus berlaku sebenarnya kemungkaran raja dia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Saya nak kaitkan ayat ini dengan perbuatan setengah daripada kita dalam kehidupan seharian. Mereka solat, tapi yang peliknya rasuah buat juga. Mereka solat, mereka menipu juga. Menipu itulah perbuatan keji. Ya. Mereka solat juga, tapi bila dia bercakap, bila dia marah, dia tak boleh mengawal marah dia. Sedangkan mereka solat. Inilah yang kita bimbang, yang kita takut berlaku pada diri kita. Kita solat, dalam bahasa kita sebut kita sembahyang lah. Kita sembahyang, tapi sembahyang itu tidak sampai berjaya menghalang perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Sembahyang juga penuh sah sampai ke belakang tirai lagi, hebat belakang. Tapi lepas sembahyang tu gaduh. Benda kecil-kecil pun, masalah parking lah, masalah sleeper lah, masalah tazkirah lambat sangat lah, macam-macam tu. Apa tazkirah? Saya dapat SMS ni. Pagi-pagi baru buka SMS ni. Sahabat balik ke table. Biasa start kita 8.30 sampai pukul 9 subuh. Lepas tu start terawih. Start tazkirah. Habis pukul apa? Tazkirah? 9. Terus pukul 10 ya? Tak sampai lah. Dalam 20 minit tu lah. Faham ya? Sekarang banyak surah-surah yang dia tak berani nak buat tengah-tengah. Dulu ramai yang berani, izikir, buat 4, tazkirah sama 4. Ya, barangkali saya di aman perdana ada surah-surah yang tercanggih di kelab seperti ditara dia dekat semua orang korporat tu. Saya bicara dengan DJK tu, nak buat macam mana dia kata? Ustaz, kami dah try buat 4-4, marah, dia marah kata. Saya ikut lah, saya ini orang jemput, kalau kata sebelum saya buat selepas saya buat, saya ikut arahan dia, ikut keperluan wang ini sini macam saya ikut saja. Jadi buat selepas, syak. Tapi lah, sebelum tu memang sesak belakang. Bila saya buat terawih, ingat satu bahagian tadi. Bukan di surah itu saja, di mana-mana sama je. Serupa je. Setakat ni lah yang saya tengok hebat. Belum ada yang boleh menandiri adalah dekat Sri Sementa. Pukul 11 kedua tunggu ni. Ada start. Apa dia tazkirah tu pukul 10 pukul. Kata jawab buat apa? Pukul sekali tak lah. 10 boleh, 11 boleh. Saya test sekali pukul 11. Tak berani awak. Setakat ni dia juara lah. Setakat ni lah. Mungkin ada tempat lain saya belum sampai lagi. Setakat ni yang saya dah sampai, setakat ni lah. Itu yang setakat ni juara. Tak pula kita juara pada kebaikan. Kita sengaja saya berikan contoh sebagai alat-alat kepada tuan-tuan supaya kita dapat buka pemikiran kita sebagai perbandingan. Sebagai perbandingan. Tapi apapun, buatlah sesuatu yang tidak menimbulkan kemarahan. Yang ahli solat, ahli tazkirah, dia tak ada masalah. Buat sedap, tak ada apa. Tapi yang kita tak biasa, kita kena raikan juga lah. Dia boleh datang lagi begini, baru-baru. Biarlah dia balik macam. Jangan kunci gitu lah. Ini dia saya begini, sedap pula. Macam kita tengok makanan sedap kan. Nasi Arab ke? Nasi Arab best ke nasi Arab? Biasa saya biasa makan kat Mekah, mesti mana-mana dulu lah. Biasa kat Timur Tengah. Ini bestnya ni masalah Arab Melayu yang paling hebat sekali. Dia rasa sikit. Sedap lah. Dia ambil lagi. Dia ambil lagi. Begitulah. Sedap pula kuliah. Dia dengar dah 5 minit. Tambah lagi 5 minit. Sampai sudah, sampai habis. Dia Allah Alam, baru dia balik. Itu semua adalah usul untuk kaedah dakwah yang kita kena lalui. Baik, apa yang saya nak katakan di sini ialah berlaku dalam kehidupan kita. Sebagai besar masyarakat kita ini mendirikan masalah. Tapi kemungkaran masih berluas dalam masyarakat.
Azan berkumandang ni berlawan-lawan antara corong-corong masjid ni. Perlu diandalas ni ada banyak, ada beberapa surau. Azan ni bersubuh lah. Seronok bila dia orang subuh azan ni. Duduk di Selangor ni yang seronok ni adalah waktu subuh. Dekat rumah saya tu masjid, surau-surau boleh keluar 5 meter je. Berkumandang azan, batu-batu ni. Gila tu tuan-tuan, banyak pahala dia. Ya? Sejauh mana suara itu didengar, itulah nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi kuat kan telefon, azan dan telefon kuat lah. Tapi kalau nak baca Quran apa semua tu tak payah malu, jadi tak payah. Azan tu kuat atau? Katalah azan di sini sampai dekat Seri Sarawak sana atau Seri Bersih sana. Ini Seri apa? Seri Sediri, Seri Sediri, Johor, semua Johor. Tapi yang pasal dia Sarawak, sampai Sarawak lah jauh. Bersih Johor, Sediri Johor, sampai sana. Jadi mereka nanti di akhirat leher yang paling tinggi, paling panjang ni lah muazzin je. Tinggi tu. Jadi kalau kita tengok sahabat kita awal, leher yang dia tinggi sangat. Biasa leher tinggi ni penyanyi kan, suara dia kuat kan. Tapi itulah muazzin yang menunjuk kepada solat. Jadi sebab jauh suara dapat didengar, pokok-pokok apa segala yang dengar itu semua itulah menjadi saksi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau kadang-kadang kita terpaksa tak ada pilihan, kita terpaksa solat seorang-seorang pun kita orang sebenarnya kerusi ke orang kita tu, bangku ke apa tu jadi saksi. Ni kisah dia solat dulu, bangku saya dengar ni, bunyi yang dipijak tu semuanya menjadi saksi. Baiklah, kita jagalah solat kita tuan-tuan. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjelang kematiannya akibat terkena tikaman, kita tahu bahawa Sayyidina Umar ni walaupun dia hebat macam mana, tapi dah ditentukan kematiannya adalah dia ditikam. Maka menjelang kematiannya akibat terkena tikaman, dengan air mata berlinang dia berkata, takutlah kepada Allah. Kita kata sakit. Itulah paling important sahabat Nabi. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah dalam masalah solat. Tidak ada apa-apa bahagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan solat. Maknanya kalau dia tak solat, dia tak ada apa-apa lagi lah. Islam itu kosong saja. Maka kita makan kuaci, macam nanti beli kopi, isi dah dia. Beli manggis, beli buah durian yang mahal, buah yang paling mahal, buah yang tak bermusim. Sekarang nampak macam mahal. Boleh buka, kosong. Boleh buka, kosong. Tertipu dengan keindahannya. Kita takut kita begitu. Kita takut dengan keindahan Islam yang nampak kulitnya. Jadi buka, kosong. Jadi saya ambil perbandingan ini bagi orang-orang Islam yang nampak dia hebat, tapi solat ni tak dijaga, maka tak ada apa-apa dah begini. Nampak hebat, ada kawan-kawan itu hebat-hebat, solat tak dijaga betul. Jadi banyak pengalaman kita pergi solat tempat-tempat hebat-hebat, orang bercampur di sana. Jadi kan masyarakat datang tu, jom solat, lampu je seorang. Jom, nantilah kau orang tak sempat ni jam ni, tak apalah, boleh buat apa. Selalu dan yang sedihnya mereka adalah orang-orang yang bergelar. Dalam sekolah bergelaran tu, nanti malam berlawak kat sini kalau dia gelaran. Mereka adalah orang-orang yang bergelar. Dia pandangan manusia ni tu hebat, ada gelaran-gelaran tu. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada makna apa-apa, kerana tidak ada solat bagi kita. Solat tak ada makna apa-apa lah. Barang siapa yang memelihara solatnya, maka Allah akan menjaganya. Barang siapa yang mensia-siakannya, maka Allah akan mensia-siakannya. Jadi rapatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan perbanyakkan solat. Jadi tentuan yang telah istiqamah dengan solat itu tambahlah dalam solat-solat sunat. Semakin dekat kita menghampiri Allah Subhanahu Wa Taala, semakin mesra kita dengan Allah, semakin seronoklah kita, insya-Allah bila kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Umar juga menyebut tentang solat dalam suratnya kepada para pemimpin dan amir, itu gubernur di beberapa wilayah. Tengok tuan-tuan, sahabat Nabi dia jadi ketua, yang diingat ni Islam.
Ustaz daripada ingat jalan raya, buat pondok. Cina Omar ni macam projek buat tu kan. Ya, apa dia buat pentadbiran, buat tempat boleh pergi air semua macam-macam infrastruktur. JKR masa itu hebat. Ya, JKR Cina Omar. Tapi bila dia nak melepaskan seorang gubernur atau amir di wilayah masing-masing, pesanan Sayyidina Umar, dia kata, dirikanlah solat. Jadi kita boleh ambil iktibar ni bila kita ada anak ke, kita nak hantar anak kita ke asrama atau dia balik dan sebagainya. Pesanlah, wahai anakku, dirikanlah solat. Sebagainya pesanan kepada hakim kepada anak. Ya bunayya, kena solat. Wahai anakku, ya, dirikanlah solat. Sibuklah ya, kuliah tidak ada maknanya kalau kamu tidak mengerjakan solat. Banyak sama ni, cara bagi macam-macam. Kamu berdaya cemerlang tidak ada makna apa-apa sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalau kamu mendirikan solat. Kalau tak boleh ke? Ada budak kan hujan ni, kan? Kita sembahyang lambat lewat pun, kalau lewat kena asar pukul 4, kalau 4:47 kita sembahyang solat asar tu maghrib pukul 6:29. Kita solat pukul 6:27. 7:27. Dia 27. Allah tak terima tuan-tuan, ya. Melainkan kita ada alasannya sebab terlupa, uzur, tak ada sekali saja je. Allah ambil solat tu, solat dia lempar muka kita tuan-tuan. Aku tak mau orang solat, macam itu hukum, Itu kena beritahu, kepada orang-orang di bawah tanggungjawab kita. Apa kata Sayyidina Umar? Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu adalah awal ajaran Islam dan akhir daripada agama kamu yang akan hilang. Betul tuan-tuan, ya? Kalau kita biasa buat program-program untuk remaja ni, bila kita soal, kita tanya macam-macam soalan. Dua soalan yang sangat top jawapan ni. Yang pertama, tak pandai baca Quran, tak pandai mengaji. Yang kedua, tak kisah pasal solat. Cuba kita renung tuan-tuan, dalam karya kita, budak-budak kecil yang membesar, ya, ke mana dia baca Quran? Selalu saya berfikir, ya, dulu zaman kita kanak-kanak, di kampung kita tu ramai orang-orang alim yang boleh baca Quran. Saya alhamdulillah bapa saya guru Quran, jadi ayah saya mengajar sampai habis lah. Di kawan-kawan saya di kampung tu datang rumah saya belajar Al-Quran dan sebagainya, belajar Quran dan sebagainya. Jadi ada dalam kawan-kawan saya kenal tak ngaji. Itu zaman dulu, zaman itu. Sekarang saya perhatikan di ceruk-ceruk taman, gara-gara guru-guru kawan-kawan kita. Saya tanya, anak saudara ni ngaji Quran mana? Kat sekolah lah, apa cikgu ajar itu, ya. Kat sekolah tak ada tu. Ada dalam 2-3 orang. Anak aku tak nak pergi lah. Nama Ustaz pun tutup kuliah. Dia mengajar Quran, kelas Quran pun ditutup. Tak ada sambutan. Jadi saya mencanangkanlah pada ahli Quran ni. Saya pun tak tahu apa yang berlaku, kan. Saya pun orang luar di sini. Walaupun pernah duduk di sini satu masa dulu. Cuba kita perhatikan anak-anak kita ni, ke mana mereka belajar Quran. Kalau ada, kita buat satu dana, kita upahlah sesiapa guru Quran yang bagi yang baik dan bagus, kita kumpulkan, ya, dana wakaf sedih-sedih liga dan sebagainya, kumpul banyak-banyak. Kita jadi buka dalam kelas Quran supaya kita melepaskan tanggungjawab kita, ya. Sebab kesian tuan-tuan, kesian dah mereka tak boleh baca Quran. Nanti bila dia bapa dia meninggalkan alam, kalau bahasa sastra alam buana, alam buana ni, tak alam buana. Dia meninggalkan alam buana ini. Siapa nak menolong bapa dia di alam barzakh? Harapkan jiran-jiran datang sekali kalau ada rezeki buat baca Yasin dan tahlil dan sebagainya. Itu kalau anak-anak dia ada rezeki yang lebih. Sekarang nak buat majlis baca Yasin pun tahlil, yang lain tu kan tahlil 500 tak jalan dia. Ikat ayam dah mahal, semua dah mahal kan. Kadang-kadang kita pun catering ni tak ada nak buat. Paling murah pun 400-500 juga tu. Sangat-sangat simple kan. Harapkan tetamu, jiran dan sebagainya. Dan anak kadang-kadang tu sibuk pun. Sibuk ke dapur, mengatur makanan ni, ambil air bila tetamu datang. Lepas tu anak ni ikut sekali lah, sibuk. Membacakan doa dan sebagainya untuk bapak dia, dia mengaminkan.
Ya. Bayangkan nanti bila giliran kita, dia bapa kita, dia pergi tu, siapa membantu dia? Sedangkan kita semua tahu kubur tu ada apa tu tuan? Kubur tu gelap, sunyi. Kubur tak ada kipas lampu macam ni. Kubur tak ada aircon. Cuma kubur tu, kalau ikut apa yang Nabi dah pesan kepada kita, ada dua tu. Satu, lubang-lubang api neraka. Satu, bagian dua taman-taman syurga. Itu je. Bagaimana tidak jadikan sebagai taman daripada taman syurga? Tentulah amal ibadat ini dulu semasa hidup, di samping doa anak yang soleh, sampai lagi amal jariah dengan ilmu yang bermanfaat, yang dibuat semasa di hidup. Tetapi kalau kita ingat dari pesan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali beritahu orang yang berada di alam barzah itu, mereka itu sentiasa berjuang, seperti seorang yang berenang, tercungap-cungap dia berenang. Bantulah mereka, berilah pelampung. Pelampung itu adalah Al-Quran, umur kita, Al-Fatihah. Jadi soalan, sejauh mana kita ingat pada bapa kita memberi mereka pelampung? Sedangkan bapa kita, mak kita tu hari-hari beri kita pelampung. Dicebukkan kita, dimandikan kita, dihantar ke sekolah, dibesarkan kita, disikapkan kita, dibedakkan kita, disuapkan kita. Katakanlah saya dulu, cik-cik ayah saya suka suap. Dah sejak 3 dah 4 dah 5 pun. Oh, pusing adik-adik. Suap seorang-seorang makan. Jadi rasa tangan bapak. Kita boleh praktik tu. Suap. Kalau dah terlepas tu, kalau ada cucu, suap cucu. Kalau ada. Okey lah. Jadi maknanya solat itu kita kena tengok di samping dari Quran tadi. Solat tu tak erti, Quran pun tak erti. Jadi tanggungjawab kita lah, tuan-tuan dan terutama yang diberi amanah untuk takdir surau atau JKT Taman dan sebagainya. Seperti kita buat program-program lain, 2 program ni kita minta tengok-tengok lah, berhati-hati. Kalau dah ada, tahniah, teruskan. Kalau tak ada, kita pakat-pakat lah. Kalau tak ada ahlinya di sini, carilah orang-orang luar yang mampu, kita bantu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, peliharalah solatmu dan peliharalah solat wusta. Ini berdirilah untuk Allah dalam solatmu dengan baik. Hafizu 'ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Maksudnya Allah perintahkan kita supaya menjaga solat. Solat ini, kita dah istiqomah. Ilmu yang saya sampaikan, ilmu Allah yang saya sampaikan kepada tuan-tuan, kita sampailah pada orang-orang di bawah jagaan kita. Saudaraku sesama muslim, ketahuilah, belumlah engkau dikatakan memelihara solat kecuali. Jadi Dr. Ain Abdul Al-Qadim menyedarkan sini beberapa ciri sifatnya orang-orang yang memelihara solat. Kalau kita ada benda ni seolah ni tak cukup sempurna. Saya semak diri saya, tuan-tuan semak diri tuan-tuan, kita semaklah masing-masing. Pertama, menunaikan solat pada waktunya. Dan kita solat, kita pada waktunya, jangan suka bertangguh-tangguh. Jika engkau menunda solatmu hingga waktunya habis, maka Allah tidak menerimanya kecuali kerana uzur ataupun tertidur, terlupa. Terlupa kan? Jangan bawa lupa. Tapi Allah tahu apa dalam hati kita kan, dalam kita nak menipu semua, Allah faham tentang ini. Kecuali uzur syar'i. Solat itu akan dilempar, itu saya katakan dia, solat itu akan dilempar ke wajah si pemiliknya. Dan dia berkata, Allah beritahu sesungguhnya Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana kamu menyia-nyiakan. Jadi maknanya solat kita tu, kalau ketah di bernyuk, balik macam tu. Bayangkan tu, kita pergi surat. Kan solat kita tulis surat, kita berkomunikasi dengan Allah. Kita tulis surat, jumpa siapa lah, jumpa penuh, jumpa bos kita, jumpa siapa. Surat bagi dia. Kita buka apa surat tu. Ini campak dalam kita. Apa perasaan? Kita rasa terhina macam. Tak ada maruah kita. Itu baru ketua kita. Tapi ketua segala ketua, raja segala raja, pemilik segala pemilik, tauqid segala tauqid. Qul a'udzu birabbin nas. Rabb kepada 10 manusia, ilahin nas, Tuhan kepada 10 manusia.
Malikin nas, raja kepada segala manusia. Semua itu Allah Subhanahu wa taala. Campak surat kepada muka kita. Itu yang tuan-tuan. Ya, mari kita jaga, ya. Jaga tuan-tuan. Dan itu mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berkata kepada Ibnu Mas'ud, ya. Mas'ud ni sahabat Nabi yang orangnya kecil saja. Ya. Dalam satu peristiwa tu, Ibnu Mas'ud panjat pokok. Angin tiup, goyang-goyang. Sahabat-sahabat ketawa kan dia. Ibnu Mas'ud ni bila masuk kumpulan 52, kumpulan 52 ya. 5 kaki 2 inci. Jadi nampak betis dia terselak kain dia. Sahabat-sahabat dia gelakkan dia. Ya. Bila Rasulullah teguh, janganlah ketawakan dia. Dia orang hebat. Ya. Jadi orang hebat. Rasulullah iktiraf kehebatannya. Jadi bila tengok orang yang kecil-kecil dia kita limpi kan. Ya. Baik. Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Mas'ud, waktu baginda ditanya apakah amalan yang paling baik. Jadi Ibnu Mas'ud ni bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beritahu aku apakah amalan yang paling baik. Jadi baginda menjawab, solat pada waktunya. Bila Rasulullah jawab, ada 3 jawapan. Bila Ibnu Mas'ud bertanya dengan Rasulullah apakah amalan yang paling baik, maka Rasulullah memberitahu Ibnu Mas'ud yang pertama itulah solat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada ibu bapa. Yang ketiga, jihad di jalan Allah. Kau tengoklah, Nabi susun tu. Pertama hebat macam mana pun, yang keutamaan kita solat. Selepas solat, dan komunikasi kita dengan Allah. Yang kedua ialah ibu bapa kita. Dan jihad yang mengorbankan nyawa, harta benda segala-galanya letak di bawah pada tanggungjawab kita kepada ibu bapa kita. Itulah hebatnya tuan. Itu jawapan Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, ya. Perkara yang afdal, yang baik dalam kehidupan kita, amalan yang paling baik, solat pada waktunya, berbakti kepada kedua ibu bapa, dan yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Kalau kita jihad di jalan Allah, bawa program-program surah, bawa program masjid, tapi kita lupakan mak bapak kita, belum sempurna tuan. Kita semak-semak balik lah, ya? Cek-cek balik lah. Di mana situ mungkin ada kesilapan atau lopong di sana sini. Yang keduanya, melaksanakan dengan berjamaah. Ya, kita usahakan tuan, sedaya mungkin kita berjamaah. Berapa cukup itu waktu itu, waktu sekalian. Dapat 5, dapat 4. Tapi sekurang satu hari itu, sekali kita berjamaah. Jangan tak berjamaah langsung. Daripada 4, setiap masa kita berjamaah, itu hebat tuan-tuan. Sehingga dikatakan di sini, tidaklah sempurna solat yang dilakukan tanpa berjamaah kecuali uzur. Ya, kecuali uzur. Yang ketiga, menunaikan solat dengan benar-benar khusyuk. Iaitu waktu imam membaca Al-Quran kepadamu, kamu seakan hidup bersamanya, menyemak Al-Quran yang menakjubkan itu, dan berita besar yang mengetuk dunia. Tidaklah kamu renungkan bahawa keadaan manusia pada hari kiamat dan di padang mahsyar seperti berada dalam keadaan waktu solat. Jadi sekarang tengok mana-mana surah, mana-mana detik sekarang imam hafiz, ya. Ramai pada orang tak suka. Bacalah bismillah Allah, dia senang. Ada apa-apa takasur ke apa ke, tidak apa yang nakal kausar kecap je, sebelum ini habis. Selawat tu satu nafas saja. Selawat tapi hanya satu nafas saja. Ada orang dia cari mana suara yang berlaju sekali tu tuan. Suara berlaju. Saya dapat WhatsApp dalam malam ni. Mengesahkan saya juga. Imam Malik dia menghadapi nak makan buat puasa, dia menangis. Dia tanya, kenapa menangis? Wahai Imam Malik, aku sedih tak? Ya? Aku berbuka puasa, ya? Teringat pada Rasulullah, ya? Rasulullah buka puasa sikit air sejuk dan air susu kurma. Kita air itu ada 7 jenis. Kurma pun salah-salah ada 7 jenis kurma. Kurma tangkal, yang tak bertangkal, yang rumpamnya, yang madunya, yang kerasnya, yang lembutnya, ya? Sedangkan ibadat Rasulullah itu sangat banyak. Makan sikit,
Aku ni makan banyak, ibadat sikit. Imam Malik tuan-tuan. Imam Malik tu, ya, sebab alhamdulillah kita ada sahabat Malik di sini, ya. Imam Malik dia malu. Dia kata, saya makan ke buka puasa ni makanan banyak, ibadat saya sikit. Nabi ni buka puasa sikit, amalan dia banyak. Kalau tengok tuan-tuan, saya rasa saya dah baca tu kisah Imam Malik, di mana ketika dia membacakan hadis, ya, memberi kuliah, kalau jengking tu merayap lah dekat petis perut dia tu, ya. Tahan dia betik sampai keluar mata dia. Habis kuliah tu, jemaah bertanya, saya lihat tuan tadi seperti menahan sesuatu, kesakitan. Betul? Saya tahan sakit kerana ketika saya bercakap, saya membaca ayat Quran, membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ya, saya sedang digigit oleh seekor kala jengking. Bayar, saya nak ambil malu sebab saya sedang menceritakan sesuatu berita yang hebat daripada Al-Quran, mengisahkan satu yang hebat daripada manusia yang paling hebat, itu Muhammad SAW. Saya baca itu, malu tu pun. Kita solat, nyamuk kecil, nyamuk pun tak tahan kita kan. Lipas, binatang kecil dalam sini pun kita dah lepas tolak ke, ya? Tapi Imam Malik, binatang begitu bisa, kerana dia malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malu kepada Rasul, dia orang religius tu. Itu tak sampai lah di situ tuan. Cuma nak kata begitu dah, ya, khusyuknya para sahabat, ya. Macam kita kat Malaysia ni kan, kebiasaan kita tinggi-tinggi, nak ikut Amerika, nak ikut Jepun. Kalau dalam pendidikan, nak ikut siapa yang the best practice in the world, apa dia cakap, Finland, yang pendidikan terbaik di dunia daripada Finland, ikut. Tak apalah, tapi macam gaji Finland lah. Gaji tak gaji Finland pula, tak pernah sekadar tu tuan. Berpuasa jalan kat jauh, sekat tu saja. Jadi kita maknanya kita ambil, ya, perkara-perkara yang bagus dalam kehidupan ini, tapi kenapa kita tak ambil perkara yang bagus dalam kehidupan akhirat? Itu kadang kita silap kat situ lah, ya, silap kat situ. Yang kita bimbang, ada fahaman pula 50-50. Kita hidup ni 50-50, separuh dunia, separuh akhirat. Bila kita ada fahaman seperti itu, yang kita bimbang nanti, bila amalan kita timbang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tergolong dalam golongan Ashabul A'raf. 50-50, sama berat. Ditimbang sana 10 kilo, sini 10 kilo. Kalau orang dulu sini sana 10 kaki, sini 10 kaki. Model sikit sana 10 gram, sini 10 gram. Nak pergi mana? Surga tak boleh pergi, neraka tak boleh pergi. Tegak gitu saja. Itu yang lebih baik kita tergolong dalam kumpulan Ashabul A'raf. Tak kisah sebuah Arab ni banyak lah. Kita dalam kitab dikarang oleh Imam Ghazali, ya, antaranya dalam kitab tu panjang cerita Imam Ghazali tuan-tuan, mengatakan bahawa Allah akan minta hamba Allah itu, wahai lelaki, kau pergi ratalah minta sesiapa di masyarakat, kalau ada pahala sikit-sikit sebesar zarah, minta lah, ya, supaya timbang berat kau ni naik, dapat apa sudut. Jadi kita ni hamba Allah ni menjadi tu nak jumpa seorang. Yang perlu kita cari siapa? Orang-orang alim, orang baik-baik, orang ahli surau. Dia masih sendiri. Itulah aku tengok dia rajin dulu seorang ni, hidup pun dia sana. Belum dulu dia cari Datuk. Datuk dia orang baik ni. Datuk, bagi sikit amalan. Aku nak pergi macam mana? Aku pun tak tahu. Aku belum ditimbang lagi. Saya belum ditimbang lagi. Saya pun tak tahu nasib saya macam mana. Jadi pada masa itu semua orang jadi orang kedekut tuan-tuan. Sebab mereka belum ditimbang amalannya, mereka tak tahu sama ada ke syurga atau ke neraka. Jadi bila golongan Ashabul A'raf itu bertemu dengan orang-orang seperti ini, jawapannya sangat mengecewakan. Tak bagi juga. Yang tak bagi. Benarlah apa dikatakan Rasulullah pada Aisyah, pada 3 situasi di mana seorang tidak mengenali yang lain, masing-masing berdebar menghadapi nasib diri yang tidak tentu. Salah satunya ialah ketika timbangan amal. Ketika ditimbang, tak ingat dah. Yang kedua, ketika diberikan suratan amal, berdebar juga, tangan kanan ke, tangan kiri ke, lagi celaka daripada belakang.
Yang ketiga ketika melanggar itu, titian, sirat. 3 situasi. Jadi orang ni dia merata pergi dengan cara-cara tinggi, hampa, kecewa, tak dapat. Akhirnya dia bertemu dengan satu lelaki ni. Dia ni masih hidup ni, maksiat banyak, kebajikan ni sikit. Jumpa orang tu, tuan, ada tak pahala beli bayi tak sikit? Kau nak ambil dah, aku memang masuk neraka, confirm lah. Aku pergi surau pun setahun 3 kali, pergi masjid pun setahun 2 kali, puasa pun banyak kotor daripada puasa betul. Ya, benda maksiat tu banyak, aku tak ada can lah. Kau ambil dah. Dia tahu, dia tahu, memang kalau dia disimpan pun no hope lah, tak ada harapan. Ya, dia jumpa tak ada harapan. Memang saya banyak dosa, banyak maksiat. Kau nak ambil. Dia bagi kepada orang. Rupanya orang yang pemurah tuan-tuan, orang yang sikit amalan ni, orang yang banyak amalan ni, dia pun cemas juga, tak tahu nasib dia bagaimana. Jadi orang ni bagi kat dia. Buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ada simpulan tu berikan saya sedikit amalan ni, bagi kepada saya. Jadi Allah terima dan kamu panggil orang itu menghadap aku sekarang. Bawa dia orang sama Allah tu. Inilah makhluk lelaki itu yang telah memberikan sedikit pahala amalan itu kepada saya. Allah Ta'ala beritahu kepada lelaki itu, wahai lelaki, kamu adalah seorang yang pemurah. Kamu seorang yang pemurah, tapi aku, iaitu Allah, Maha Pemurah. Tengok tuan ya, aku ni pemurah, tapi aku ni iaitu Allah, Maha Pemurah. Dengan sifat Maha Pemurahnya aku, kau bimbinglah orang ini, kau dua-dua ni jangan masuk dalam surga. Tengok tuan. Itu yang kata sebagai dalam surah Al-Baqarah tu, Sibghatullah, acuan Allah. Kita ikut acuan Allah. Acuan Allah adalah Allah bersifat pengasih, kita Maha Pengasih. Allah Pemurah, Allah Maha Pemurah, kita Pemurah. Allah Maha Pengampun. Allahumma innaka afuwwun karim, Tuhan suka mengampun. Allahumma innaka afuwwun, buku berarti itu. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Maka ampunilah aku. Terpuji Allah, kau ni suka mengampun, maka ampunilah aku. Jadi itulah kita dapat dari situ kita amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu pertama tuan-tuan ya, memelihara solat. Rezeki masuk ya. Boleh sambung lagi? Ya. Tak ada minum lagi kan? Itu saya tengok asal lapar punya kerja, semua tak ada air. Dia pelik sikit. Saya selalu tak boleh macam ni kan. Berhenti dia pasal mengeja nampak lapar. Dan dekat masyarakat lapar. Tak ada bekalan lagi. InsyaAllah besok Allah Ta'ala bagi kita masuk telaga, dalam telaga air Kausar, sama dengan nama surau insyaAllah. Yang kedua ialah menjaga anggota tubuh. Kalau kita mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, takut kepada Allah, kita hendaklah sentiasa jaga badan kita ni, tubuh kita ni, jaga sebagai hamba yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuk menjaga Allah apabila seseorang menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat dan menundukkannya untuk mentaatinya. Tak guna kalau kita sekadar kalau kita tumpu saja kita jaga solat, tapi yang lain kita tak jaga, itu pun tak sempurna tuan-tuan. Allah SWT mengingatkan kita firman-Nya, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Apa maksud situ? Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan lebih dekat, dan aku ni Allah lebih dekat daripada urat leher kamu. Urat leher kita, urat tadi kan, kalau cekik mati juga. Jadi maknanya jagalah perbuatan kita, Allah dekat dengan kita. Jangan kita nak cuba lari daripada pengawasan Allah, kerana Allah sangat mengetahui. Maknanya Allah menghantarkan orang yang menjaga tuan-tuan.
ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatan, seorang duduk sebelah kanan dan seorang duduk di sebelah kiri. Ya. Isyatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ya, aku bagi seorang jaga sebelah kanan, seorang jaga sebelah kiri. Setiap titiknya dulu. Sebelah kanan saya, sebelah kanan tuan-tuan menara, kerjanya adalah mencatat. Jadi kita kena berhati-hati. Itu SP Allah Ta'ala ikut kita pada tapi bila SP get awal kita takut, SP IPD salah bergelar kita takut. Tapi daripada IPD daripada aras turun, jaga kita tak takut. Yang pelik kita tu ini mana sabarlah, ya. Sifat hamba Allah yang bertakwa yang Allah beritahu kepada kita, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, mereka beriman kepada yang ghaib. Apa di antara yang ghaib ialah malaikat. Mereka itu ghaib dan tak dapat dilihat. Jadi kalau kita percaya kepada yang ghaib, kita jaga perbuatan kita, kata Allah menghantarkan dua orang malaikatnya di sebelah kanan dan kiri menjaga kita. Baik, ada satu saja pada ini yang menjaga tubuh, iaitu menjaga hati. Ya, jaga hati. Dinamakan juga orang yang menjaga Allah. Jika hamba tu, maknanya dalam hati kita itu kata dinamakan juga orang yang menjaga Allah jika hamba menjaga hatinya dari berbagai subahat atau kekeliruan, ya, kerana dalam diri kita ada segumpal daging. Jika satu itu rusak, maka rusaklah segala sesuatu. Segumpal daging itu adalah hati. Ya, ingat peristiwa di mana Luqman Hakim diminta oleh Tauhid, dia kecil kembali kambing. Tuan dia minta, Luqman, sembelihkan saya seekor kambing dan bawa kepada saya daging yang terbaik. Luqman sembelih, dia ambil hati, letak kat tulang bagi tuan dia. Tuan inilah daging yang paling baik. Tuan dia makan. Besoknya, kau sembelih lagi daging, sembelih lagi kambing, bawa kepada saya daging yang paling buruk, yang paling busuk, yang tak elok sekali. Luqman pun sembelih, dia bagi lagi dekat tulang cantik. Atau tuan dia nak bagi hati juga. Semalam saya minta kamu bawa bahagian daging yang paling bagus, kamu bawa hati. Daging yang paling tak bagus pun kamu bawa hati. Luqman beritahu, hati ini ya Tuan, dia boleh jadi bagus dan dia boleh jadi tak bagus. Nak kata bagus, hati lah. Tak bagus pun, hati lah. Satu simbolik tuan-tuan, ya. Mana kita mengambil kesempatan dalam bulan Ramadan ini adalah bulan mentransformasikan, boleh cakap transformasi, mereformasikan hati kita itu, reformkan hati kita itu di jalan yang betul. Keluarkan sifat-sifat mazmumah yang tercela dalam diri kita. Keluarkan sangkaan-sangkaan buruk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarkan sangkaan-sangkaan pada manusia. Repair hati kita itu. Kadang-kadang hati kita berkarat. Nabi memberitahu kepada kita, hati manusia itu, ya, hati manusia ini kalau penuh bergumam dengan dosa maksiat, dia berkarat macam mana karatnya besi. Bayangkan tuan-tuan, besi yang karat. Siapa nak? Kaum yang suka ambil besi buruk pun tak nak. Kan? Sudah karat apa? Orang tak mau. Ya? Dia besi buruk tapi belum karat, dia ambil. Tapi dah karat keput, orang ambil besi buruk pun tak mau. Dia kata besi buruk dah kan, tapi tuan-tuan bagang buruk, basikal, besi, istilahnya besi lusuh, pakaian lusuh kan, dia kata besi lusuh, dia ambil. Ya? Jadi besi yang buruk itu, dia seperti karat besi itu. Begitulah hati kita, tak ada guna. Walaupun dia orang yang hebat, orang yang gagah, orang yang berpengaruh, orang yang itu dah macam-macam, tapi kalau hatinya penuh dengan karat, itu orang yang tidak ada makna, tuan-tuan. Dan Nabi nasihatkan, dan cucilah, bersihkan hati yang karat itu dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran. Dari Ramadan ini, ya, bulan tarbiyah, bulan pendidikan, mendidik hati kita, cuci hati kita dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran. Dan nampak baca Quran itu, saya nak berwasiat lah. Boleh? Saudara wasiat. Saya nak berwasiat kepada tuan-tuan. Selepas kita baca Quran, habis surah Al-Azim, kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku,
sekiranya kau memberi pahala atas ayat-ayat Quran yang aku bacakan tadi, aku sedekahkan pahala untuk ayah aku yang sudah meninggal dunia. Pada mak kita dah pergi juga, dan ibu saya atau ibu aku yang sudah meninggal dunia. Subhanallah, hebat itu. Saya ingat satu WhatsApp yang saya dapat dari Ustaz Zaidus. Dia kata, anak yang hebat bukan yang bergaji 18,000 sebulan, tapi anak yang hebat adalah anak yang berbakti kepada kedua ibu bapanya, dan setiap hari dia bersedekah